Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung balik perbincangan kita, kuliah kita, tadabbur ayat-ayat daripada juzuk amma yang mana kita mengambil manfaat ilmu, mengambil faedah ilmiah daripada karya yang terkenal yang dipanggil sebagai tafsir Al-Azhar, karya seorang tokoh Nusantara yang hebat, iaitu Hamka. Kita masih lagi berada dalam surah Abasa, pada bahagian yang ketiga dalam surah Abasa, iaitulah perbincangan berkaitan dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-33 sehingga 42. Allah Taala menyebutkan fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Ni ayat 33 hingga 42, ada 9 ayat. Baik. Kata Hamka, siapa yang ada buku boleh tengok muka surat yang ke-86. Siapa yang ada tafsir ni boleh tengok 86. Peristiwa di hari kiamat. Setelah diperingatkan bagaimana jalannya jaminan makan yang diberikan Allah kerana tercurahnya air hujan yang menyuburkan bumi lalu menimbulkan tumbuh-tumbuhan yang diperlukan buat hidup, pada akhirnya Allah memberikan peringatan bahawa hidup itu berbatas adanya. Maksudnya tuan-tuan, Hamka nak kata sebelum dia nak mula tafsir ayat ni, dia bincang tentang munasabah. Dia bincang tentang kesesuaian. Kenapa di hujung ni Allah Subhanahu wa taala tutup surah Abasa ni dengan menceritakan tentang kiamat. Kenapa Allah Ta'ala cerita tentang kiamat berkenaan dengan sebagai penutup? Sebelum tu Allah Ta'ala cerita pasal nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada insan. Kata Hamka, sebagai peringatan kepada manusia yang membaca surah Abasa ini, kena beringat bahawasanya kehidupan manusia ini berbatas, kata dia. Kehidupan manusia dalam dunia ini tidak kekal selamanya. Manusia yang hidup, berapa banyak pun umurnya Allah Ta'ala bagi kat dia, dia akan menemui satu hari
yang mana dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal membawa amalan dia. Sebab itu Qurtubi pun kata, ketika mana mentafsirkan ayat-ayat yang hujung ni ataupun orang kata apa, bahagian yang terakhir daripada surah Abasa ni, kata Qurtubi, innallaha lamma dzakara amral ma'ash dzakara amral ma'ad liyatazawwadu lahu bil a'mali salihati wal infaq. Allah Subhanahu wa taala, kata Qurtubi, apabila telah mengingatkan manusia ataupun apabila telah menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan nikmat-nikmat kehidupan dunia, Allah Ta'ala kemudian daripada itu menyebut tentang sesuatu yang dipanggil sebagai akhirat. Menyebut tentang peristiwa yang akan berlaku kepada manusia yang dinamakan dengan Yaumul Qiyamah. Kenapa? Dia kata liyatazawwadu lahu bil a'mali salihati wal infaq, supaya manusia yang membaca surah Abasa, yang membaca Al-Quran akan dapat menyediakan bekalan, supaya mereka ni siap sedia dengan bekalan untuk bersedia bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti ni dengan amalan-amalan yang saleh dan juga dengan melakukan infak fi sabilillah, dengan melakukan ataupun dengan membelanjakan harta di jalan yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maknanya bila Allah Taala sebut tentang nikmat tu bukan sebut saja, bukan sebut nak bagi seronok saja, tapi peringatan daripada Allah kepada manusia. Kamu ni Allah Ta'ala telah berikan nikmat begini. Allah Ta'ala keluarkan daripada hujan dengan tumbuhan yang begini. Supaya kamu beringat. Apa yang kamu kena ingat? Kamu kena gunakan nikmat ni. Kalau dapat kekayaan daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kalau Allah Ta'ala berikan kamu kesempatan untuk kamu hidup sebagai orang yang ada kemampuan. Sebagai orang kaya, bukan orang miskin. Lakukan infak fi sabilillah. Tunaikan hak harta kamu. Bantu orang miskin. Bantu perkembangan agama. Kerana kamu akan bertemu dengan satu hari yang dinamakan sebagai hari akhirat. Makanan yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, yang kamu makan sedap hari-hari ini, kamu ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kamu ucapkan doa-doa yang sunnah. Ketika setelah kamu makan, makanan itu bukan hanya sedap di lidah, tetapi mestilah dizahirkan ibadat, dizahirkan ketaatan kepada Allah setelah kita mendapat tenaga, di sebalik ataupun setelah kita makan makanan yang berkhasiat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Jadi nak bagi beringat, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Ya? Baik. Hidup dibatasi oleh mati, kata Hamka. Dan sesudah mati, ada lagi hidup yang kekal. Ini benda penting ni. Yang kadang-kadang sebahagian daripada kita kadang-kadang tak perasan. Kan? Ada dia kata, lah kita hidup kan sekali je, jomlah kita enjoy. Yang hidup sekali ni tak tahulah siapa. Kalau manusia, dia tak hidup sekali. Kita pernah hidup di alam rahim. Kemudian kita keluar ke dunia, kita hidup dalam dunia. Kemudian kita mati, kita nak hidup di alam barzah. Lepas hidup di alam barzah, kita akan hidup pula di alam akhirat, yang mana alam tu yang kekal abadi. Jadi, siapa yang hidup sekali ni? Saya tak tahu. Mungkin dia kena cek balik pemahaman dia terhadap agama yang mengatakan hidup sekali. Ya? Tapi kalau dia kata hidup di dunia ni kan sekali, betul. Hidup di dunia memang sekali. Tetapi hidup di dunia ni bukan selama-lamanya. Hidup di dunia ni bukan untuk bersenang lenang. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW menyebutkan huffatid dunya, huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin nar bisyahawat, atau kama qala. Dunia ini, syurga itu akan dikelilingi dengan benda-benda yang tidak disukai. Dunia ni, kalau ada benda yang tak disukai oleh nafsu, biasanya itulah benda yang akan membawa ke syurga. Betul lah. Nak salat tu rasa berat. Nak bayar zakat tu rasa berat. Nak menyebutkan perkataan yang baik-baik rasa berat. Nak buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar rasa berat. Nak melakukan infak fi sabilillah kena berkorban. Semua tu memerlukan kepada pengorbanan. Syahwat tak suka. Tapi ada benda yang syahwat suka. Kena hati-hati dan kena jaga.
supaya ia tidak membawa ke neraka, dan neraka itu dipenuhi dengan perkara ataupun dikelilingi dengan perkara-perkara yang dipanggil sebagai dengan perkara yang disukai oleh syahwat. Bagi sebab itu Hamka mengatakan bila dia tafsir ayat fa iza jaatis sakhah, maka ingatlah apabila datang suara yang sangat keras. Sakhah tu satu suara yang keras, satu jeritan. Ya. Dinamakan jeritan adalah sebagai majaz lah, sebenarnya yang jerit ni manusia ataupun haiwan. Kan? Tiupan sangkakala dia bukan haiwan, dia bunyi. Orang kata apa, satu bunyi yang Allah Ta'ala arahkan supaya malaikat Israfil ni untuk tiup sangkakala. Kan? Jadi dia bukan jeritan, dia bunyi. Bunyi itu seperti bunyi yang pekikan. Bahkan kalau kita tengok dalam makna literal, sakhah ni bunyi besi yang dipukul, berdengung. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan yang dimaksudkan dengan sakhah ni jeritan ataupun pekikan yang berlaku pada hari kiamat nanti. Summiyat bidzalika li'annaha tusimmul asma', kata Al-Imam Al-Baghawi. Dipanggil jeritan ataupun pekikan ataupun sakhah ni kerana dia boleh kita panggil apa, memekakkan pendengaran. Ya. Dan memekakkan telinga kerana terlalu kuat. Sampai kuat sangat dia punya bunyi itu sampai hampir-hampir nak pekaklah telinga. Itu sakhah. Kata Hamka, dalam ayat ni disebut sakhah yang bererti suara yang sangat keras. Bahkan kerasnya akan pecahlah anak telinga bila suara itu terdengar. Ini salah satu daripada nama-nama kiamat yang disebut dalam Quran. Nama-nama kiamat ni macam-macam Tuhan bagi nama. Ada yang dinamakan sebagai Al-Ghashiyah, ada ayat yang menamakan hari kiamat itu sebagai Al-Haqqah. Yang ni dipanggil As-Sakhah. Kan? Sakhah, jeritan yang kuat. Ada disebut Haqqah atau Al-Qari'ah yang ertinya hampir sama, iaitu suara yang sangat keras, suara pekik yang menyeramkan bulu roma, atau kegoncangan yang tiada terpermanai, yang tidak terkira besarnya, yang tak terkira dahsyatnya, yang masing-masing kelak akan bertemu dengan surahnya sendiri-sendiri. Maksud semua ada kisah masing-masing. Ya. Baik. Demikian hebatnya hari itu, kata Hamka. Sehingga bila datang aja jeritan tu, datang aja pekikan tu, Allah Ta'ala sebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari di mana seseorang akan lari daripada saudaranya. Seseorang akan lari daripada saudara kandungnya. Wa ummihi wa abihi. Dia akan lari daripada ibunya. Dia akan larikan diri daripada ayahnya. Wa sahibatihi wa banih. Dia akan larikan diri daripada isterinya. Dan dia akan larikan diri daripada anak-anaknya. Allah Azza wa Jal menyebutkan begitu dahsyatnya hari ini. Dulu saya cerita dah bagaimana Allah Ta'ala cerita kegoncangan yang akan berlaku di hari kiamat nanti ni. Orang yang mengandung pun akan terus gugur, akan terus jatuh kehamilannya. Manusia jadi macam mabuk. Ayat ni Allah Ta'ala cerita lagi yang menggerunkan kita, menyeramkan kita. Apa dia? Manusia lari daripada saudara kandung dia. Manusia lari daripada ibu dan ayah dia. Manusia lari daripada isterinya. Manusia lari daripada anak-anaknya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada seorang ulama tafsir. Nama dia Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ni seorang petokoh sarjana, tapi dia bukan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia bermazhab dengan mazhab Mu'tazilah. Tapi tafsir dia tu, Mu'tazilah ni terkenallah sebagai satu puak yang suka ataupun yang banyak ataupun yang melampau menggunakan akal fikiran mereka sehingga menolak hadis-hadis yang berkenaan dengan perkara-perkara ghaib. Antaranya mereka tolak azab kubur. Mereka tolak di hari kiamat kita boleh tengok Allah. Kenapa? Kerana akal mereka tak boleh terima.
Mereka kata kalau Allah Ta'ala boleh dilihat, pastinya Allah Ta'ala berada di satu tempat. Mesti ada jarak yang sesuai, mesti ada cahaya. Ini mustahil bagi Allah, dia kata. Kerana Allah tak sama dengan makhluk. Maka mereka menolaknya. Ahli sunnah kata, Allah Ta'ala kata tengoklah. Dalam apa ni, Quran pun Allah Ta'ala kata, ila rabbiha nadhirah. Orang-orang yang diberikan nikmat di hari kiamat nanti ini akan melihat Tuhan mereka masing-masing. Jadi mereka tak terima. Mereka takwil ayat tu mengatakan ila rabbiha muntazirah. Mereka menunggu-nunggu nikmat daripada Tuhan mereka. Mereka takwil kerana akal mereka menjadi pemutus. Apa yang datang, dalil yang datang bercanggah dengan akal mereka, bercanggah dengan logika mereka, mereka akan takwil. Padahal bukannya bercanggah dengan logik pun. Padahal ia hanya kita panggil apa? Memelikkan akal saja, bukannya bercanggah dengan akal, pelik pada akal. Allah Azza wa Jalla mengatakan akan Allah Taala tu akan dilihat, maka akan dilihat. Macam mana wallahu taala a'lam? Kita tak tahu. Maka kita mengatakan saya beriman kepada Allah seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, saya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang baginda sebutkan di dalam hadis, dan saya tidak membagaimanakan perkara tersebut. Saya meletakkan akal saya di tempat yang gaib ini hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dalam perkara-perkara yang bukan benda gaib, perkara-perkara muamalat, ya kita boleh gunakan akal, mencari illah, mencari munasabah, mencari kesesuaian, mencari kenapa persyariatan ini berlaku, kita boleh bincang. Tapi dalam bab benda gaib, dalam bab benda yang berkaitan dengan akhirat, dengan sifat-sifat Tuhan, kita hanya serahkan kepada Allah, kita beriman seperti mana yang dia sebut dan seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Baik, Al-Imam Az-Zamakhsyari, walaupun dia ni tokoh Mu'tazilah, tapi tafsir dia Kasyaf tu ramai ahli sunnah baca dan ambil faedah kerana dari sudut bahasa dia mempunyai kepakaran. Az-Zamakhsyari, ya. Nama tafsir itu tafsir Al-Kasyaf, ya. Dalam tafsir Al-Kasyaf, Al-Imam Az-Zamakhsyari menyebutkan, dia kata al-akh wal abawan aqrabu ilaih, az-zawjatu wal walad aqrabu ilaihi wa ahab. Maksudnya Zamakhsyari nak kata, ketika dia mentafsirkan ayat ni, Allah Ta'ala sebut dulu pada hari tersebut, yakni pada hari berlakunya pekikan itu, pada hari berlakunya satu jeritan yang kuat tu, seorang manusia akan lari daripada saudara kandungnya. Pertama disebut saudara kandung lah. Yang kedua disebut, Allah Ta'ala sebut wa ummihi wa abih, ibu bapa dia. Bermula dengan saudara kandung, kemudian disebut pula dengan ibu dan ayah, wa sahibatihi wa bani, dan isterinya dan juga anak pinaknya. Az-Zamakhsyari kata didahulukan sebutan adik-beradik dan sebutan ibu bapa kerana mereka ini antara orang yang paling rapat dengan seseorang manusia. Manusia ni paling rapat, antara orang yang rapat dengan dia, adik-beradik dia dan juga mak bapak dia. Kemudian barulah disebut wasahibatihi wa bani. Wasahibatihi wa bani, isteri dan anak pinak. Kenapa Zamakhsyari sebut isteri dan anak pinak? Dia kata sebutan ni yang terakhir, sebutan ni yang paling kemudian, kerana isteri dan anak pinak ni kebiasaannya bukan hanya lebih rapat, bahkan lebih disayangi. Ini kata Zamakhsyari, seolah-olah Tuhan nak bagi step by step. Pada hari tersebut, manusia ni akan lari daripada saudaranya. Kita pun kata, oh saudara, rapat dengan aku, tapi ialah kerana takut saya boleh tinggalkan dia lah. Wa ummihi wa abih, dia juga akan tinggalkan ibu dan ayah dia. Mula rasa, ibu dan ayah pun tinggal juga. Saya dalam dunia tak pernah lupa ibu dan ayah saya. Tiap-tiap bulan saya hantar duit. Contohnya kan, nak bagi dia orang belanja, nak bagi cukup makan, nak bagi selesa. Dah rasa gerun dah. Oh, sampai macam tu mak ayah sendiri pun kita boleh lari. Wa sahibatihi wa bani. Dan isteri dan anak-anak. Isteri pun tinggal juga. Anak-anak pun tinggal juga. Maksud dia kata, Allah Ta'ala bermula dengan orang yang disayangi, kemudian meninggalkan orang yang dekat dan disayangi, lebih dekat dan lebih disayangi, lebih dekat dan lebih disayangi. So ada 3 level. Bermula dengan saudara,
kemudian ibu ayah, kemudian isteri dan anak-anak. Baik, itu kata Zamakhsyari lah. Maka dia kata nak menggambarkan bagaimana hebatnya, dahsyatnya pekikan itu, dahsyatnya jeritan itu, sehingga orang ni boleh tinggal step by step. Orang yang paling dekat, orang yang lebih dekat, orang yang paling dekat pun dia tinggalkan. Sebab apa? Dia larikan diri. Sebab menakutkan hari itu. Jeritan itu menakutkan. Baik. Ada seorang lagi ulama nama dia Nazam An-Naisaburi. Dia mengatakan, dia tak setujulah dengan pendapat Zamakhsyari ni. Dia kata, keadaan isteri lebih disayangi daripada kedua ibu bapa ni agak sedikit pelik, dia kata. Kerana bukan setiap keadaan. Kadang-kadang ada juga orang yang melebihkan mak ayah ataupun sayang pada mak ayah lebih pada isteri dia. Dia kata gitulah, dia tak setuju. Tapi paling pentingnya, kita nak kata manusia ni paling rapat lah. Paling rapat dengan saudara mara, adik-beradik, dan yang kedua mak ayah rapat. Lagi rapat dengan dia isteri dan anak lah. Sebab mak ayah ni lepas kita berkahwin ni mungkin kita rapat, tapi tak serapat dengan isteri dan anak-anak. Kerana anak-anak daripada darah daging kita, isteri ni orang yang kongsi hidup dengan kita. Maksudnya orang yang paling rapat. Sebab itu Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab dia At-Tafsirul Munir, dia mengatakan apa? Lari yang dimaksudkan dalam ayat ni, bukan lari itu maksud lawan lari macam maraton tu, bukan. Lari ni maksudnya illatul ihtimam bi sya'ni haula wal firar lil ham fi nafsi. Yang dimaksudkan dengan lari itu kurang mengambil berat. Dia lari pada aku. Dia kurang ambil berat tentang diri orang lain. Sebab apa? Dia kurang mengambil berat tentang keadaan 4 golongan ni. Saudara mara, saudara apa ni orang kata apa? Saudara kandung, kemudian ibu dan ayah, kemudian isteri dan anak, kurang ambil pedulilah, kurang ambil penting. Sebab apa? Sebab dia pun tengah fikir tentang diri dia. Dia tengah fikir tentang untung nasib dia, takut dah ni. Ya? Baik. Sebab tu dalam hadis kan, Nabi SAW ada menyebutkan, innakum tub'atsuna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Kamu ni akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkasut, tak pakai slipper, uratan dalam keadaan tidak berpakaian, ghurla dan tidak berkhitan. Maka sebab itu ada Aisyah tanya kepada Nabi SAW, kalau macam tu ya Rasulullah, sebahagian daripada kita boleh tengok aurat orang lain lah. Nabi kata, pada hari itu tak ada masa nak pergi tengok aurat orang lain. Setiap orang sedang takut memikirkan tentang untung nasib dia. Setiap orang sedang takut apa yang Allah Ta'ala akan balas untuk dia daripada habuan-habuan yang ada. Ataupun balasan-balasan yang ada. Ya, baik. Dalam ketiga ayat ini didahulukan menyebut saudara yang seibu sebapa, atau seibu sahaja, atau sebapa sahaja, sebagai orang terdekat, kata Hamka. Dan lebih dekat lagi dari itu ialah ibu dan ayah. Tetapi isteri adalah orang yang lebih dekat lagi, teman hidup setiap hari, bila mana orang yang telah dikahwinkan oleh ayah bondanya dan telah menegakkan rumah tangga sendiri. Kemudian itu anak kandung lebih dekat lagi daripada isteri, lebih dekat daripada ayah dan bonda, dan lebih dekat lagi daripada saudara mara kandung. Sebab anak adalah penyambung turunan diri, laksana darah daging sendiri. Maka bila tiba hari perhitungan di hari kiamat, itu segala saudara, ibu dan ayah, isteri dan anak itu tidak teringat lagi. Maksudnya masing-masing semua dah takut, masing-masing semua dah susah hati, maka dilupakan. Dia tak ambil penting dah diri sini, nafsi, diri aku. Aku nak fikir pasal diri aku dulu. Bagaimanapun kasih dan rapat kita dengan mereka, ni kata Hamka, bagaimanapun kasih dan rapat kita dengan mereka, namun di hari perhitungan itu kita tidak akan mengingat mereka lagi. Betapapun karibnya, sebab masing-masing kita telah menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Itulah yang dengan tepat dikatakan dalam ayat selanjutnya,
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Bagi setiap daripada kalangan mereka, bagi setiap individu daripada kalangan mereka pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat, akan ada perkara, ada satu perkara yang dia sedang hadapi. Ada perkara yang dia sedang susah hati. Dia tak ada masa nak fikir benda lain. Sebab manusia ni dia tak boleh fokus dua benda dalam satu masa kan. Allah Ta'ala jadikan manusia ni tak boleh fokus banyak. Fokus satu masa satu. Satu masa satu benda. Baik. Bagaimana orang akan mengingat anaknya dan isterinya, ayahnya dan ibunya, saudara kandung atau tirinya, kalau dia sendiri pada waktu itu sedang terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya. Melainkan yang tidak dapat dijawabnya dengan berdusta. Kan kita ni kadang-kadang lah dalam dunia ni, kalau benda kita boleh bagi alasan, kita lega. Kan? Tak kira lah alasan tu alasan betul ke ataupun alasan tu alasan bohong ke, kita mungkin ada sikit lega lah. Tak apa, nanti aku bagi alasan ni settle lah, walaupun sebenarnya menipu tak bagus kan. Akhirat ni mana boleh bagi alasan yang tak sama seperti mana hakikat. Soalan akan ditanya tapi tak boleh jawab bohong. Soalan akan ditanya tapi bukan mulut yang jawab, tangan yang jawab, anggota lain yang akan jawab. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, manusia jadi takut. Tak boleh nak berdusta. Tak boleh nak tipu. Dalam dunia mungkin banyak tipu. Tipu yang ni, tipu yang tu, orang percaya. Kan? Buat salah sikit. Lepas tu play victim, menangis. Kan? Contohlah. Orang pun terpedaya. Uish, kesian dia menangis, mesti dia betul. Bagi alasan contohnya. Maka kita boleh tipu dalam dunia ni. Tetapi di sisi Allah Azza wa Jal, apabila kita berdepan dengan hari kiamat nanti ni, tak ada orang boleh menipu. Setiap daripada amalan kita akan dibentangkan, akan dihitung dan nilai satu-satu. Tidak ada yang terlepas. Maka sebab tu kita takut. Sebab kita tak boleh nak tipu, kita tak boleh nak reka alasan masing-masing. Dan saudara, ayah dan ibu dan isteri dan anak-anaknya itu pun terlibat pula dalam soal mereka sendiri-sendiri. Mak ayah tu pun, saudara mara tu pun, isteri kita tu pun, anak-anak kita tu pun, ya, mereka ada perhitungan mereka sendiri. Mereka pun tak fikir kita. Mereka pun tak sempat nak fikir kita. Mungkin ada yang katalah, kalau macam tu ustaz, mak ayah saya kecil hati tak? Isteri saya kecil hati tak? Anak-anak kecil hati tak? Dia orang tak ada fikir pun nak kecil hati lagi. Sebab dia orang pun akan terlibat dengan satu perhitungan dan mereka pun tak sempat nak fikir kita. Bukan kita. Masing-masing akan memikirkan tentang diri sendiri. Baik. Orang lainkah yang akan terkenang padahal masalah yang dihadapi demikian beratnya dan keputusan belum jelas? Jadi macam mana kita nak fikir orang? Diri sendiri pun belum jelas lagi. Diri sendiri pun belum settle lagi. Fikir pasal diri sendiri dulu. Wujuhun yawma idzin musfirah. Beberapa wajah di hari itu berseri-seri. Ada wajah yang berseri-seri kata Allah. Bila sampai ke negeri akhirat ni, bukan semua orang akan diberikan azab. Bukan semua orang akan mengalami kesukaran. Tak, ada wajah-wajah yang berseri. Ada puak-puak yang Allah Ta'ala akan berikan naungan di padang mahsyar. Ada puak-puak yang akan masuk syurga tanpa hisab. Ada orang yang Allah Ta'ala muliakan, iaitu orang yang dinamakan sebagai para anbiya, para rasul, pengikut-pengikut mereka dengan kebaikan, semuanya akan berseri-seri. Orang yang beriman, orang yang banyak beribadah, orang yang saleh, syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka ini muka akan berseri-seri. Dahikatum mustabsyirah, dan mereka akan tertawa dan bergembira. Ketawa-ketawa dan bergembira pada hari mereka diberikan dengan nikmat syurga oleh Allah. Mengapa wajah mereka berseri-seri? Mengapa mereka tertawa dan bersukacita? Tentu sahaja kegembiraan itu timbul setelah mendapat keputusan yang baik dari Hakim yang Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana timbangan amal lebih berat kepada kebajikan, maka syurgalah tempat yang ditentukan untuknya. So bila sampai ke perhitungan tu nanti, hakim yang akan menghakimi, yang akan memutuskan nasib setiap daripada insan yang hidup dalam dunia ni adalah Allah yang Maha Tinggi. Allah yang tidak ada satu pun benda yang tersembunyi.
Yang mana mungkin dalam dunia ni kita kaya, dalam dunia ni kita ada pengaruh, dalam dunia ni kita boleh buat macam-macam. Mungkin kita akan terlepas daripada hukuman. Panggil lawyer yang pandai sikit, panggil lawyer yang boleh check isu teknikal sampai boleh menang, kita terlepas daripada hukum dunia. Tapi di akhirat kita tak lepas, tuan-tuan. Kerana yang mengadili kita adalah Allah Azza wa Jal yang Maha tahu. Tipu tak boleh, bagi alasan yang tak benar pun tak boleh. Semuanya diketahui. Jadi sesiapa yang setelah ditimbang amalannya lebih berat belah baik akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga, dan mereka akan berseri-seri muka mereka dalam syurga kerana mereka mendapat habuan yang sangat-sangat baik, habuan yang tidak ada tandingannya di dalam dunia ini. Baru di sana kelak akan bertemu dengan saudara, ayah bunda, isteri dan anak kalau memang sama-sama ada amal kebajikan. Jadi bila dah sampai masuk syurga, barulah mereka ni akan kenal masing-masing balik. Barulah mereka ni akan berhimpun masing-masing semula. Sebab masing-masing dah dapat keputusan yang baik. Adalah waktu nak fikir orang lain sebab masing-masing dah lega, dapat keputusan yang baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan beberapa wajah di hari itu padanya ada kemuraman. Ghabarah ni daripada perkataan, kalau ikut Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Muni, dia kata ghubar, berdebu-debu, maksudnya sugul, serabut. Ada wajah-wajah pada hari itu yang serabut. Tarhaquha qatarah, yang ditekan oleh kegelapan, kotor muka, serabut, tak sempat nak gembira pun. Sebab amalan baik tak cukup. Na'udzubillah. Mengapa wajah jadi muram, kata Hamka, dan kegelapan menekan sehingga tidak ada cahaya harapan sama sekali. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir, tak mau terima kebenaran, bahkan menolaknya, fajarah, dan mereka ini adalah orang-orang yang derhaka. Maka begitulah nasib orang kafir yang derhaka. Muram, suram, kerana telah salah menempuh jalan sejak semula. Maksudnya, sebelum tu orang ajak untuk beriman, sebelum tu orang ajak untuk dengar kalam Allah dan kalam Rasul, tak mau dengar. Saya tak mau dengar lah. Saya hidup selesa dalam dunia, enjoy hidup dalam dunia, tak ada ikatan dengan hukum, nak makan apa boleh makan, nak buat apa boleh buat. Kan? Walaupun tahu manusia ni memerlukan kepada syariat, manusia ni memerlukan kepada Tuhan, tapi buat tak reti je. Buat apa yang dia nak dalam dunia. Sampai ke negeri akhirat, masing-masing akan menyesal, muka akan sugul, ditekan dengan kegelapan, habis, tuan-tuan. Tidak ada perhitungan lagi, melainkan hanyalah dia ni akan masuk ke dalam neraka Allah. Dan bila masuk dalam neraka Allah, tuan-tuan, tidak ada tempat yang lebih azab daripada itulah. Kita mungkin dalam dunia ni ada orang yang masuk penjara. Mungkin ada dalam dunia ni orang yang diseksa dengan siksaan. Tetapi siksaan, penjara yang ada dalam dunia ini tidak mampu untuk menandingi kesempitan, kesusahan, kesakitan yang akan dirasai oleh orang-orang yang dicampak masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Baik, kita masuk kepada surah yang berikutnya, surah At-Takwir. Kata Hamka, surah At-Takwir terdiri daripada 29 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah, yakni surah yang turun sebelum daripada hijrah, diturunkan sesudah surah Al-Masad. Apa itu surah Al-Masad? Surah Al-Masad ialah surah yang Allah Ta'ala mengecam Abu Lahab. Seperti mana dalam kisah yang sangat masyhur, Nabi SAW bila dapat di ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berikan amaran, berikan berita buruk kepada kaum keluargamu yang terdekat. Nabi panjat Bukit Safa dan Nabi memberikan ucapan. Nabi berikan ucapan yang sangat masyhur. Nabi kata, ya bani Fihir wa ya bani Adi, law akhbartukum bi anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum fahal antum musaddiqi. Wahai anak-anak Fihir, wahai anak-anak Adi, kalau aku khabarkan kepada kamu di belakang Bukit Safa ini ada tentera berkuda yang nak serang kamu, adakah kamu percaya cakap aku? Maka kata Quraisy pada masa itu, ma jarabna alaika kadiban ya Muhammad, kami belum ada pengalaman ditipu oleh kamu wahai Muhammad.
Maka Nabi pun kata, inni nadhirul lakum bayna yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku pemberi berita buruk, ya. Sesungguhnya aku memberikan amaran, aku memberikan ancaman kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa kamu. Jadi bila Nabi sebut macam tu aja, terus Abu Lahab kata, tabbal laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka kamu wahai Muhammad satu hari ini secara penuh, satu hari celaka, kata Abu Lahab. Alihaza jama'atana, adakah kerana perkara ini kamu himpunkan kami? Maka Allah Ta'ala pun menurunkan surah Al-Masad. Allah Ta'ala sebut, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Kenapa? Kerana dia mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turun surah dia itu yang akan celaka nanti di hari akhirat. Surah Al-Masad. Itu dinamakan surah Al-Masad. Kata at-takwir. Takwir ni diambil dari perkataan kawwara yukawwiru takwiran. Maksudnya gulung. Takwir maksudnya penggulungan. Yang menjadi nama bagi surah ini adalah daripada kata asal ataupun daripada kata nama yang diambil daripada kata asal dia kuwirat ataupun kawwara, yang bermaksud sesuatu yang menggulung atau digulung, yang terdapat pada surah yang pada ayat yang pertama dalam surah dipanggil takwir sebab ayat pertama sebut kuwirat. So kita akan tengok insya-Allah surah ini Allah Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu qadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Ni ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kita tengok. Baik. Allah Ta'ala kata, idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu telah digulung. Matahari ini dia spera, dia bulat. Bila matahari itu telah digulung dan hancur, maksudnya telah tamat waktu dia. Akan sampai masa di mana matahari ini akan binasa. Dengan cara digulung, dengan cara melipat, dengan cara dia kecut. Begitulah matahari itu kata ayat ni. Di sini kita melihat penggambaran keadaan kiamat. Satu keadaan yang berubah sama sekali dari yang biasa. Mula-mula diterangkan bahawa matahari itu telah tergulung. Tentu banyaklah erti yang dapat kita ambil kata-kata daripada kata-kata kuwirat, tergulung atau digulungkan. Makna digulung ialah bila tugasnya telah habis dan ia tidak memancarkan cahaya lagi, sehingga dunia ni menjadi gelap gelita dan kacau bilau. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan tentang matahari naik pada barat. Bila Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga matahari naik pada barat, apa maksudnya? Bukan hanya sekadar matahari itu naik pada barat, okey, matahari naik pada barat. Tak. Bila matahari naik pada barat, maksudnya bumi pusing terbalik. Sebab tu dia berbeza daripada keadaan sekarang. Bumi ini berputar daripada timur ke barat, kan? Sebab tu kita siang, orang timur siang dulu banding orang barat. Matahari terbit di timur dulu, kan? Terbenam di barat. Jadi akhir zaman nanti matahari naik pada barat, turun kat timur. Sebab apa? Sebab keadaan dunia, sistem cakrawala, sistem cakrawala ini telah tak stabil. Ya. Cakrawala ni dah tak stabil dah. Masing-masing duk pusing secara yang tak betul, tak seperti mana yang sebelum ni. Nak bagi tahu dunia hampir-hampir dah berakhir. Dunia habis-habis dah, hampir-hampir dah berakhir. Baik. Wa idzan nujumun qadarat. Dan apabila bintang-bintang telah gugur. Bintang-bintang yang kita nampak terapung-apung di langit
Allah Ta'ala kata sampai masanya, sampai ketikanya akan gugur. Sampai ketikanya akan turun daripada tempat dia, akan jatuh. Macam mana boleh jatuh? Hari ni yang kita ni, bumi boleh terapung, di apa, di orbit dia sendiri, bulan pun boleh terapung elok, dikatakan kerana ada tarikan graviti. Tarikan graviti daripada matahari pun ada, daripada bulan pun ada, so dia akan jadi stabil kat situ dan dia bergerak, pusing. Ya? Sampai masa bila tak ada benda tu semua, dia tak akan jadi stabil, dia akan gugur dan dia akan jatuh. Menurut sebuah tafsir yang dirawikan oleh Ad-Dhahhak, diterimanya daripada Ibn Abbas akan kejadian bintang-bintang itu gugur dan tempatnya, gugur dari tempatnya, kerana bintang-bintang itu laksana candle, yakni pelita lah, yang tergantung di antara langit dan bumi, diberi rantai dengan nur atau cahaya, dan rantai cahaya itu terpegang di tangan malaikat yang terjadi daripada nur pula. Ada yang kata begitulah. Kata riwayat itu, bila tiupan serunai, yakni sangkakala yang pertama telah kedengaran, mati semua. Termasuk malaikat-malaikat pun mati belaka, maka pada masa tu bintang-bintang pun dah tidak stabil dan bintang-bintang akan gugur. Ya. Hamka kata cerita yang demikian sepintas lalu. Tengok muka surat 93. Cerita yang sedemikian sepintas lalu tentu ditolak oleh orang yang tidak percaya kepada yang gaib. Malaikat jagalah bintang-bintang ni. Betul lah kita kata hari ni graviti, tapi dari sudut gaibnya, malaikat yang pegang benda tu, malaikat yang maintain benda tu, malaikat yang jaga stability dia. Dia punya kestabilan dia. Tetapi apabila disesuaikan dengan penyelidikan ilmu alam yang sejati, dapatlah kita memahamkannya dipandang dari segi daya tarik menarik yang mengatur hubungan alam sehingga timbul keseimbangan. Maksudnya ada graviti Tuhan cipta, ada daya tarikan yang Tuhan cipta. Malaikat yang maintain benda tu dengan kuasa Allah. Bila telah goyah yang satu, nescaya goyah pula yang lain. So dia alam ni dia berjalan dengan ada sistem masing-masing stabil di tempat masing-masing, tarikan semua stabil. Bila satu je jatuh, dia macam teori domino lah. Bila satu je jatuh, semua akan jatuh. Bila satu aja akan berada luar daripada orbitnya ataupun akan mengganggu orbit yang lain, akan berlaku pelanggaran dan semua tidak akan stabil lagi. Maka sebab tu dia kata bila telah goyah yang satu, nescaya goyahlah pula yang lain. Maka berkacaulah perjalanan bintang-bintang. Allah Ta'ala sebut lagi, wa izal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung telah dihapuskan, ataupun juga disebut apabila gunung-gunung itu telah bertebaran ataupun bertebangan. Punya hebatnya goncangan dunia ni, sampai bukit-bukit tu pun tercabut daripada tempat dia. Hancur bukit-bukit. Ya, hancur. Berterbangan di udara. Bayanglah punya hebatnya gegaran tu. Hari ni kita tengok gempa bumi yang gunung tak tercabut pun kita dah takut dah. Apatah lagi kalau gunung tu tercabut. Bumi adalah salah satu daripada bintang-bintang itu. Kalau berjuta bintang yang lain sudah gugur daripada garis jalannya, tentulah bumi sendiri pun telah masuk dalam kekacauan itu. Dan gunung-gunung yang ada di bumi pun tidak ada ertinya lagi. Sebab bumi pun dah tak stabil. Bumi pun dah tak stabil, gunung berada di atas bumi, maka gunung pun tidak stabil. Dia pun sudah menjadi sama rata dengan bumi. Hancur gunung. Dalam surah An-Naba ayat 78, surah 78 yang lalu dibayangkan bahawa gunung-gunung sudah berkeadaan seperti fata morgana. Nampak macam ada daripada jauh, rupanya tak ada. Benda yang nampak bayang saja. Kerana bumi tidak stabil, bumi bergoncang dengan goncangan yang kuat, matahari pun dah mula bergulung, bintang-bintang gugur. Dah tak stabil lah dunia ni. Dunia menuju saat kehancuran. Disangka air padahal bukan air. Fata morgana. Bukit-bukit pun akan binasa. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta bunting telah dibiarkan. Pasal apa masuk unta-unta pula ni? Dicerita Allah Taala cerita benda-benda besar dulu. Matahari Allah Taala cerita tentang bintang, Allah Taala cerita tentang bumi, bukit-bukit, gunung-gunung yang akan binasa. Manusia jadi apa? Manusia pun kelang kabut lah.
Bila dah berlaku kegoncangan, bila dah berlaku bukit-bukit berterbangan, bintang-bintang pun nampak gugur, matahari pun dah gelap gelita, manusia jadi takut, tuan-tuan. Mereka tinggalkan semua benda. Tinggalkan semua. Sehingga unta-unta yang bunting ni pun dibiarkan. Kenapa unta bunting? Arab ni zaman dulu, harta mereka tamar, kalau tak tamar, kambing, kalau tak kambing, unta. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan unta merah. Dalam hadis Nabi sebut unta merah. Nabi kata, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an takuna laka humurun na'am, yang bermaksud kalaulah Allah memberikan kamu hidayah, kalaulah Allah memberikan seseorang itu hidayah berdasarkan kepada usaha kamu, melalui jalan kamu, itu lebih baik untuk kamu daripada Allah memberikan kamu unta merah. Apa maksud unta merah? Unta merah ialah harta yang bernilai di sisi orang Arab. Unta merah. Maksud kalau unta merah ni, orang tu dia mendapat harta yang begitu bernilai lah. Kerana unta ni boleh bawa pengangkutan pun dia, bawa musafir pun dia, angkat barang pun boleh, pergi perang atas dia pun boleh. Jadi unta ni adalah kenderaan yang bernilai zaman tu. Unta merah lagi mahal lah. Jadi bila dia bunting pula, maksudnya dia akan melahirkan unta-unta yang lain. Jadi Arab akan jaga elok-elok. Sebab dia ni bunting, sebab dia ni akan melahirkan anak-anak unta yang menjadi harta kepada Tuhan dia. Daripada seekor jadi 2 ekor. Kan? Jadi dia jaga elok-elok sebab itu harta dia. Tiba hari kiamat, bila matahari dah tergulung, bila gelap gelita berlaku, bila bukit berterbangan, bila bintang-bintang dah gugur, apa lagi yang kita nak tunggu, tuan-tuan? Kita duk simpan harta ni untuk hari depan. Kan? Kita duk simpan harta banyak-banyak dalam bank kita ni, dalam amanah saham kita ni, dalam pelaburan-pelaburan kita ni untuk masa depan. Bila mana kita tahu dah, bukan hanya kita je akan binasa, bukan kita je akan mati. Mungkin ada di kalangan kita yang simpan duit, bukan untuk saya, Ustaz. Saya tahu saya tak dapat rasa pun benda ni untuk anak-anak saya lah, Ustaz. Tapi bila mana kita tahu dunia ni akan hancur, anak-anak kita pun dah tak selamat hidup dalam dunia ni, maka apa lagi kita nak tunggu? Lari selamatkan diri lah, kalau boleh lari. Tak mampu dah. Haiwan-haiwan yang memberi keuntungan pun kita rasa dah tak bernilai lah. Kan? Saya tak tahu macam mana kita akan bayang pada hari itu, tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala tak hidupkan kita lah pada zaman tu. Di mana kalau hari ni kita nampak satu tempat tu berbahaya, contohlah kan, kita boleh larikan diri ke tempat lain. Kan? Hari ni kita dengar cerita pasal COVID. Tempat tu PKPD. Tempat tu PKP. Sekarang dah tak ada dah PKP. Sekarang ni plan pemulihan negara kan. Macam-macam nama lah, kita pun dah pening lah. Tapi tak apalah. Cuma bila PKP di tempat tu, PKPD kita tak boleh keluar. Tapi kita boleh berlindung dalam rumah. Masih ada tempat perlindungan. Kita boleh berlindung dalam rumah. Kita akan rasa selamat lagi di rumah. Kan? Kita terkena penyakit COVID, kita boleh pergi hospital, masuk ICU. Paling tidak ada harapan nak pergi tempat yang kita rasa akan selamat. Tapi bila berlaku goncangan yang Allah Taala akan lakukan kepada dunia ini, kepada alam semesta ni di hari kiamat nanti ni, tak ada tempat kita nak pergi. Semua tempat gegar belaka. Nak lari mana? Sebab itu dalam Quran Allah Taala banyak kali ceritakan tentang benda ni, nak menggambarkan kepada kita dahsyatnya hari ni. Supaya kita beringat, supaya kita rasa takut, supaya kita terus banyakkan amal. Saya dan juga tuan-tuan, kita kena ambil pengajaran daripadanya. Mungkin ada yang kata, Ustaz, banyak kali cerita pasal kiamat ni, Ustaz. Ya, kerana ayat-ayat yang turun sebelum daripada hijrah nak mengingatkan kepada manusia di zaman tu yang telah melakukan banyak kerosakan, yang telah melakukan kekufuran, yang telah melakukan syirik, bahawasanya mereka ini akan diazab kalau mereka tidak berubah. Bukan hanya sekadar bagi tahu sekali. Kalau bagi tahu sekali itu hanya nak beri maklumat, tetapi nak suruh menghayati, nak memperingatkan, nak menakutkan, nak doktrinkan kita ni tentang takut kepada hari akhirat, takut pada hari kiamat. Perlu diulang. Perlu diulang banyak kali. Bahkan kalau kita baca Quran, bukan satu ayat, bukan 2 ayat,
ratusan ayat, bahkan mungkin ribuan ayat bercerita tentang hari akhirat. Kan? Daripada surah yang kita baca, surah An-Naba, sampailah masuk surah At-Takwir ni, memang ada cerita pasal kiamat. Tak miss lagi lah, mesti ada cerita pasal kiamat. Untuk apa? Supaya kita baca surah Al-Quran, kita baca di mana-mana pun, kita akan jumpa ayat tentang kiamat. Allah Ta'ala nak bagi peringatan pada kamu, wahai manusia, bahawasanya kehidupan kamu dalam dunia ni untuk mendapatkan akhirat. Ya? Untuk mendapatkan akhirat. Bukan untuk dunia semata-mata. Bukan untuk dunia semata-mata. Baik. Kemudian dia kata lagi, dengan ayat ni, suasana lebih didekatkan lagi ke dalam masyarakat. Pada masa ayat mulai diturunkan, unta bunting sangatlah manja pada pemeliharaan orang yang empunya, kerana diharapkan pada anaknya yang akan lahir. Nampak? Dia kata, unta ni binatang yang sangat-sangat disukai oleh orang-orang Arab, sangat manja sebab orang Arab tahu dia akan melahirkan anak yang merupakan harta juga. Ya? Unta bunting adalah mengandung tambahan kekayaan. Bila kiamat telah datang, orang tidak peduli lagi kepada unta bunting yang selama ini dipelihara baik-baik itu. Gambaran kecil dapat kita lihat pada waktu negeri dalam perang besar dan orang pada bergegas meninggalkan kampung halamannya kerana melarikan diri dari serbuan musuh. Jadi kalau kita tengok negara ataupun negeri yang diserang, manusia tak sempat lagi dah nak fikir, masing-masing selamatkan diri. Maka ayam-ayam ternak, kucing, anjing, sampai kepada kambing ternak tidak dipedulikan orang lagi. Orang tak peduli dah binatang ni, lantak korang lah. Lantak korang lah. Yang penting aku nak selamatkan diri aku. Binatang ni lain kali boleh cari bila dah aman. Cari balik. Semuanya telah tersia-sia kerana orang lari meninggalkan rumahnya, membawa dan memelihara nyawanya dengan sebungkus pakaian saja. Pakaian pun tak ada nak ambil dah. Bukan kata, orang kata apa, bukan kata kiamat je tuan-tuan. Banjir pun sama, orang kata tinggal. Harta boleh cari, selamatkan diri. Kan? Itu baru banjir. Kan? Itu baru tsunami contohnya kan. Masa tsunami berlaku tu pun kita tengok manusia memang fikir pasal diri sendiri saja. Belum lagi pasal kiamat yang lebih besar dia punya gegaran daripada tu. Yang lebih besar dahsyatnya keadaan pada waktu tu. Tsunami tu pun kita nampak dah. Binatang tak dihiraukan, manusia hirau pasal diri dia sendiri saja. Ini telah kami alami pada permulaan perang ketika tentera Belanda tidak dapat mempertahankan negeri lagi dari serbuan tentera Jepun di tahun 1942. Sebab itu maka unta bunting yang dibiarkan tersia-sia adalah lambang dari perasaan gugup dan panik. Bila dah gugup, bila dah panik, maka manusia meninggalkan semua itu. Wa idzal wuhushu husyirat. Pada hari di mana binatang-binatang buas telah dikumpulkan. Tengok Hamka kata apa. Menurut orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan tentang keadaan hidup binatang buas di rimba raya, sebagai singa, gajah, beruang, harimau, kijang, rusa, bison, zirafah, zebra, kambing hutan, orang hutan dan lain-lain, bahawa binatang itu sangatlah tajam perasaannya, iaitu intuition atau nalurinya. Bila akan terjadi tanah longsor atau tanah runtuh atau hujan besar yang akan membawa banjir besar, maka binatang-binatang itu sudah mengerti dengan sendirinya. Meskipun manusia belum mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka terlebih dahulu akan lari dan lari lagi berboyong mencari tempat yang mereka rasa lebih aman. Bahkan kalau kita tengok saya ada tengok satu dokumentari masa sebelum berlakunya tsunami, memang ada gajah lari pergi ke bukit. Ada gajah lari pergi bukit sebelum tsunami berlaku. Seolah-olah dia orang ni macam Allah Ta'ala berikan dia orang ni satu intuisi, satu orang kata apa, naluri, boleh rasa akan berlaku. Mungkin dia orang dengar ataupun rasa gegaran tu yang manusia tak perasan. Sebab manusia ni ialah dengan maksiat yang dilakukan. Jadi kata Hamka, mungkin pada waktu tu binatang dah rasa dah. Ya, binatang dah rasa dah bahawasanya akan berlaku satu benda ataupun satu peristiwa yang besar yang akan menjadikan dunia ni binasa. Jadi mereka pun pakat berhimpun bersama-sama, lari bersama-sama, walaupun binatang tu binatang buas. Binatang ni pakat berhimpun. Binatang ni dia hanya dengan puak dia je dia boleh sepatutnya dalam dunia ni, tapi oleh kerana ketakutan tu berlaku, ya, maka
mereka boleh hidup sekali disebabkan nak menyelamatkan diri masing-masing. Meskipun singa begitu ganas terhadap rusa, kan? Rusa pun binatang yang bukanlah binatang yang jinak, binatang yang liar juga. Harimau ganas terhadap kambing hutan. Serigala buas melihat binatang lain yang jadi buruannya. Namun di saat menghadapi bahaya yang akan menimpa itu, satu dengan yang lain tidak bermusuhan lagi. Akak takut belaka. Ya. Kemudian dia kata yang buas tidak lagi timbul selera melihat binatang yang lain yang biasa diburunya. Maka digambarkanlah di sini bahawa di saat suasana hebat itu binatang-binatang buas itu jadi berkumpul. Dikumpulkan oleh kedahsyatan hari yang mereka hadapi. Nasib telah menyebabkan mereka berkumpul. Ini pendapat sebahagian ulama lah, seperti mana kata Hamka ni, yang dimaksudkan dengan wa idzal wuhush husyirat ni maksudnya haiwan telah berkumpul sebab takutkan gegaran, takutkan saat kehancuran bumi, maka mereka berkumpul. Singa berkumpul dengan harimau, harimau berkumpul dengan rusa, rusa berkumpul dengan bison dan seumpamanya. Ada juga yang kata bukan begitu maksudnya. Yang dimaksudkan dengan wa idzal wuhush husyirat, apabila binatang semua dihimpunkan, maksudnya dihimpunkan tu dibangkitkan semula, dihimpunkan setelah berlakunya kiamat supaya berlakunya perhitungan. Kalau ada binatang ni melakukan kezaliman kepada binatang lain, seperti mana yang disebut dalam hadis lah, kalau ada kambing yang menanduk kambing yang lain akan dibangkitkan di kiamat, akan diselesaikan, lepas tu akan dibinasakan kedua. Walaupun binatang-binatang ni tak adalah perhitungan syurga dan neraka untuk diorang kerana diorang bukan mukallaf, tetapi tetap Allah Taala nak menunjukkan keadilannya dengan Allah Taala melakukan qisas di antara haiwan dengan haiwan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ni satu lagi tafsiran. Ada lagi satu tafsiran seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Dia kata yang dimaksudkan wa idzal wuhush husyirat, apabila haiwan itu ataupun haiwan-haiwan liar itu dihimpunkan, ya, apabila haiwan-haiwan liar itu dihimpunkan, maksud dihimpunkan tu maksud apa? Dihimpunkan tu maksudnya ialah mereka itu ataupun haiwan-haiwan itu telah mati dihimpunkan, dihimpunkan balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini semua bagi tahu kepada kita tentang dahsyatnya hari kiamat tu nanti. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan telah menggelegak. Bila lautan telah menggelegak, ya. Menggelegak ni apa dia? Menggelegak ni orang Perak lah biasa sebut, kan? Hamka pun sebut juga menggelegak, iaitu mendidih. Bagi saya tuan-tuan, ayat Quran ni sangat spesifik. Ya. Ayat Quran ni sangat-sangat spesifik. Bila disebut tentang laut menjadi mendidih, laut jadi menggelegak, maksudnya ada benda yang panas di bawah laut tu. Al-Quran telah mengisyaratkan tentang, ya, Al-Quran telah mengisyaratkan tentang sesuatu yang ada di bawah laut, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang panas. Ini saya kata ni mukjizat saintifik. Di bawah laut, kata Allah, laut tu nanti dekat naik kiamat akan mendidih. Didih tu datang daripada mana? Isyarat ia datang daripada bawah, gunung berapi di bawah laut. Mana Nabi Muhammad nak tahu benda ni? Kalaulah kata Nabi Muhammad itu dikatakan ataupun dituduh sebagai orang yang mereka cipta Al-Quran, kan? Katalah Nabi Muhammad tu yang cipta Quran, yang reka Quran, lepas tu sandar pada Allah, dah tentu Nabi tak tahu benda ni. Nabi mana pernah, zaman Nabi tu mana pernah sampai ke dasar laut yang dalam? Tak pernah sampai. Teknologi tak ada lagi zaman tu, kan? Tiba-tiba dia beritahu laut menjadi mendidih, laut jadi menggelegak. Kerana apabila bumi bergoncang, apabila bumi bergegar, akan keluarlah segala isi yang ada di bawahnya, itu akan keluar lava-lava daripada gunung berapi dan akan menjadikan laut itu menggelegak. Ya, sebab itu Hamka kata menggelegak atau mendidih, airnya melembab keluar, ya, sangat panasnya sehingga menurut satu tafsir dari Ad-Dhahhak dan Mujahid, demikian mendidihnya sehingga air di sungai dan danau-danau yang tawar telah dilimbagi oleh air laut yang mendidih itu. So laut melempah kerana keluar
bahan-bahan yang panas daripadanya masuk ke sungai, masuk ke danau-danau. Ubay bin Ka'ab, yakni salah seorang sahabat Rasulullah, menggambarkan keadaan pada waktu itu. Ya, pada waktu itu dia kata adalah 6 hari yang hebat. Ya, sebelum berdiri kiamat, sedang manusia berhilir mudik dalam pasar, tiba-tiba padam cahaya matahari dan jelaslah cahaya bintang, mereka pun menjadi tercengang dan merasa dahsyat. Sedang mereka kebingung-bingung demikian rupa, tiba-tiba bintang-bintang itu pun berkisar dari tempatnya dan berjatuhan. Jatuh bintang-bintang. Seketika masih terbingung ketakutan, meluncurlah gunung ganang merata ke alas bumi. Maka bergeraklah bumi, bergoncang dan terbakar, kemudian menjadi abu semua. Semua menjadi bingung, kehilangan akal, sehingga manusia mencari jin dan jin mencari manusia, dan bercampur aduklah binatang jinak, binatang liar dan segala serangga dan burung-burung menggelombang yang setengah kepada yang setengah. Itulah yang dimaksudkan dengan binatang-binatang buas dikumpulkan. Lalu berkatalah jin kepada manusia, kami akan pergi selidik apa yang terjadi. Tinggallah di sini. Lalu jin pun pergilah menyelami laut. Tetapi mereka segera keluar sebab laut sudah menjadi api yang bernyala-nyala, dan seterusnya. Ini riwayat Imam Tabari dalam kitab dia dengan sanad yang hasan. Tentu sahaja hal ini adalah gambaran terdahulu dari yang akan kejadian kelak kemudian hari, yang akan lebih hebat daripada apa yang dilukiskan itu. Maksudnya di zaman dulu orang dah bincang dah tentang laut yang akan jadi panas. Di bawah laut ada sesuatu yang panas, ya. Okey. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila diri-diri manusia telah dipasangkan. Pasang macam mana? Kan pasang ni maksudnya manusia ada roh dan jasad. Bila berlakunya hari kiamat, akan dicantumkan semula jasad-jasad yang telah terpisah daripada roh, maka disambung semula, dicantumkan balik dan akan bangun untuk diperhitungkan semula. Dalam ayat ni tertulis nufus, iaitu kata plural daripada perkataan nafs, dan nafs itu bererti juga diri manusia. Yang dikatakan diri manusia itu ialah gabungan antara roh dan jasmaninya. Bila dia mati, hilanglah nafsnya itu. Bila manusia ni dipanggil, manusia ada roh dan jasad, bila hilang je nafasnya, maka hilanglah nafs dia. Sebab antara roh dan jasmani telah berpisah. Kelak kalau kiamat telah datang, akan berbunyi serunai sangkakala itu 2 kali. Kali yang pertama mematikan sisa yang masih hidup, dan kali yang kedua membangkitkan segala yang mati untuk dihidupkan kembali ke dalam yang lain, iaitu alam akhirat. Maka dibayangkanlah dalam ayat ini bahawa diri-diri manusia itu atau nufus itu akan dipasangkan kembali. Jasmani dipasangkan kembali dengan rohani untuk menghadapi hidup yang baru, iaitu hidup di akhirat. Iaitu hidup di kiamat, kita akan menghitung ataupun dia akan dihitung amalan kita. Wa izal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak-anak perempuan yang kecil itu ditanya, anak-anak perempuan yang mau'udah ni anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup di zaman jahiliah, mereka akan ditanya. Mungkin ada yang pelik, kenapa Allah Ta'ala tanya mereka? Mereka kan tak ada dosa. Tanyalah bapak dia yang bunuh dia. Tak. Tanya orang yang dizalimi. Kenapa kau dibunuh? Supaya orang yang dizalimi ni jawab kezaliman yang berlaku kepada atas diri dia, supaya menakut-nakutkan orang yang zalim itu. Ya. Sebagaimana telah kita maklumi dan telah banyak bertemu ayatnya dalam Quran, dan telah pula kita huraikan dalam tafsir di juzuk-juzuk yang telah lalu, pada zaman jahiliah orang suka menguburkan anak perempuan yang hidup-hidup. Memang ada. Bahkan ini menjadi satu budaya pun. Walaupun begitu, bukan semua orang Arab jahiliah tu setuju. Ada juga yang tak setuju. Kita akan tengok nanti. Maka di hari kiamat itu kelak, mereka akan diperiksa. Kata Hamka, bi ayyi zambin qutilat. Bila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup tu, Allah Ta'ala tanya mereka, apa pasal, apa dosa mereka dibunuh? Pastinya anak-anak itu akan jawab, mereka tidak ada dosa, sebab mereka pun kecil lagi. Kan? Maka sebab itu Hamka kata, mereka akan ditanyai gerangan apa sebabnya maka ayah mereka sampai hati menguburkan mereka di balik bumi dalam keadaan hidup. Tentu saja mereka sebagai saksi belaka daripada kesalahan perbuatan ayahnya. Mereka akan jawab, ayah aku buat macam ni, ayah saya buat macam ni. Menurut penafsiran Asy-Syihab, makanya pertanyaan dihadapkan kepada yang teraniaya, iaitu anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu sendiri di hadapan orang yang menganiaya dan menguburkannya itu, ialah supaya lebih terasa berat dan besarnya dosa yang telah diperbuatnya. Ya. Jadi
Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok dalam ayat ni, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kita perasaan yang takut. Nak memberikan perasaan orang yang buat zalim pada orang lain ni supaya takut. Dalam hadis yang lain pun ada Allah Taala sebutkan, dalam hadis yang lain ada Nabi sebutkan, mana-mana orang yang bunuh orang lain, orang yang dibunuh tu akan datang depan Allah nanti, akan datang bertemu dengan Allah, membawa orang yang membunuh dia tu dalam keadaan tangannya pegang tengkuk orang yang membunuh dia. Nak bagi tahu orang yang dibunuh dalam dunia ni mungkin terlihat lemah. Orang yang dibunuh dalam dunia ni mungkin terlihat ditindas, tetapi di akhirat nanti Allah Taala akan berikan mereka ini kekuatan untuk membawa dan mendakwa orang yang membunuh mereka. Ya, baik. Kemudian kata Suyuti, muka surat 98. Ayat-ayat ini menggambarkan betapa nian berat dosanya mengubur anak-anak perempuan itu secara hidup-hidup. Ya. Kemudian Hamka membawakan riwayat daripada Ad-Darimi, tetapi riwayat itu tidak sahih, sanad dia terputus. Kita tengok Ibn Abbas, dia kata di bawah tu muka surat 99, Ibn Abbas menceritakan bahawa di zaman jahiliah itu ada orang yang segera menggali lubang di sekitar rumahnya. Kalau isterinya telah menyatakan sakit akan beranak, disuruhnya isteri itu melahirkan anak di muka lubang tu. Zaman jahiliah ni. Kalau ternyata perempuan, langsung lancarkan saja masuk lubang, terus timbul. Lelaki baru dia ambil. Punya zalim pada zaman tu. Tetapi di sana dia kata, tetapi ada juga di zaman jahiliah itu orang yang tidak menyukai dan sangat benci kepada kebiasaan yang sangat buruk itu. Yang amat terkenal ialah seorang pemuka Bani Tamim bernama Sa'sa'ah bin Najiyah bin Iqal. Dia ni tak setuju. Dia tak setuju dengan perbuatan bunuh anak hidup-hidup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada juga orang jahiliah yang tidak setuju dan merasakan bahawasanya perbuatan orang-orang jahiliah yang pergi bunuh anak perempuan ni adalah satu kezaliman. Bahkan ada syair daripada keturunan Sa'sa'ah ni yang buat syair di zaman jahiliah berbangga kerana keturunan dia dulu, generasi yang awal daripada kalangan dia dulu tidak bersetuju dengan perbuatan membunuh anak hidup-hidup. Kenapa dibunuh anak hidup-hidup? Sebab ada yang mengatakan bahawasanya mereka takut. Mereka takut anak perempuan ni akan memberikan mereka aib, berzina dan sebagainya, buat benda tak elok. Begitu juga ada di kalangan mereka yang merasakan bila lahir anak perempuan ni akan menyebabkan mereka miskin dan sebagainya. Maka sebab itu kita tengok ada hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan ataupun memberikan galakan kepada orang-orang yang menjaga anak perempuan. Jaga elok-elok anak perempuan akan dapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis tu dia punya background, iaitu kenapa anak perempuan je. Sebenarnya anak lelaki pun ada kelebihan jaga anak lelaki, tapi sebab jaga anak lelaki ni bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat yang ada pada zaman tu. Nabi hidup di mana zaman orang baru terlepas daripada budaya jahiliah yang tak suka kepada anak perempuan. Tapi kisah Umar bunuh anak perempuan dia tu tak betul lah. Itu kisah yang palsu, yang tidak ada asal. Kerana anak perempuan Umar bernama Hafsah tu isteri Nabi. Kalau anak Umar bunuh anak perempuan dia, tentu Hafsah tu tak hidup dah. Jadi ini jahiliah lain. Umar tak terlibat lah. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa kita berhenti dulu di sini. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang untuk kita baca lagi baki daripada surah At-Takwir ni, insyaAllah. Jadi saya tengok dulu kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, saya lalukan ya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bagaimana nak kaitkan ayat 4 surah At-Takwir dengan yang tentang unta bunting dengan hadis yang menyuruh kita tetap menanam benih yang ada di tangan bila tiba kiamat? Maafkan saya tak ingat hadis tu. Hadis tu sahih. Iza qamati sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma fa in istata'a alla taqum illa ay yaghrisaha falyaghrisha. Apabila kiamat telah berlaku dan di tangan kamu masih ada anak pokok, kalau mampu untuk dia tanam sebelum kiamat tu berlaku, maka tanamlah. Hadis ni sahih dan hadis ni bermaksud buat kebaikan ataupun buat kebajikan. Sebab tanam pokok kebajikan. Kerana dalam hadis yang lain Nabi kata ma min muslimin yaghrizu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insan aw bahimah aw tair
illa kana lahu bihi sadaqah. Tidak ada seorang muslim pun yang menanam apa-apa pokok yang besar ataupun pokok yang kecil, tiba-tiba manusia datang makan ataupun haiwan datang makan ataupun burung datang makan, melainkan dia akan dapat pahala sedekah. Jadi hadis ni nak bagi tahu, kalau kiamat berlaku sekalipun, sebelum kamu mati ibadat kamu masih sah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al ibadatu fil haraj ka hijratin ilai. Ibadat waktu kacau bilau berlaku sama pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Jadi hadis tu tak ada kaitan pun dengan ayat, bukan tak ada kaitan, tidak menyanggahi pun ayat Quran tu, kerana ayat Quran tu cerita tentang harta manusia yang semata-mata kerana dunia. Sebaliknya yang ni, tanam pokok ni untuk ibadat. Maksudnya untuk ibadat teruskan. Tak ada masalah, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari kiamat orang Islam akan rasa ke atau akan dimatikan sebelum itu? Kalau ikut dalam hadis, ketika mana hari kiamat sebelum dibangkitkan kehancuran itu, orang-orang yang beriman yang dalam jiwanya walaupun hanya sebesar biji sawi iman akan dimatikan oleh Allah bila Allah Taala hantar angin yang halus, angin yang lembut daripada arah Syam. Siapa yang ada iman dan hidu baunya akan meninggal dunia. Jadi tak sempatlah. Kena takut ke Ustaz? Kena takut juga. Takut semua orang pakat mati. Semua orang pakat mati, kita je tak mati. Jadi orang kata apa? Sedih jugalah kita kan, walaupun kita kata selamatlah saya Ustaz, saya kira akan mati dulu, tak sempatlah rasa. Tengok semua orang mati belaka, kita tak mati. Rupanya akidah kita terbatal. Nauzubillah min zalik. Moga-moga tak jadi sampai macam itulah, ya. Baik. Bila jasad dan roh bercantum semula di akhirat, adakah panca indera mata, telinga, rasa akan kita rasa seperti kita hidup dalam dunia ni, atau bagaimana rasanya? Wallahu alam, saya tak tahu berkenaan dengan benda ni, tetapi mengikut kepada hadis-hadis, mereka mengatakan masing-masing akan memikirkan tentang diri sendiri, ada perasaan, melihat apa yang berlaku, mendengar apa yang berlaku, mereka dengar apa yang mereka diserukan, semua akan jadi nampak, semua akan jadi macam seperti mana mereka dalam dunia, cuma adalah perkara-perkara yang berbeza, iaitu masing-masing tak fikir pasal orang lain, walaupun dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tak fikir, tak tengok orang lain, kerana masing-masing ada rasa takut pada diri sendiri, takut tentang amalan sendiri. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Maaf soalan luar tajuk. Ada buku-buku atau kitab rujukan berkaitan dengan pengajian syariah yang doktor recommend tak? Pengajian syariah ni besar. Dalam syariah tu ada pelbagai subjek. Ada usul fiqhnya, ada fiqh pusakanya, ada fiqh wakafnya, ada sembelihannya. Jadi nak belajar apa? Tapi kalau untuk orang awam, ada satu kitab yang bagus, iaitu yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wal-Haram fil Islam. Benda yang halal dan benda yang haram dalam Islam. Itu bolehlah untuk orang kata apa, beginner. Bagus untuk dibaca. Bahkan sahabat saya, guru saya juga, iaitu Ustaz Fawaz, dia ada syarahkan kitab tu. Baik. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Ada beberapa soalan yang saya tak sempat nak jawab. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih kepada Tafakuh Fiddin, Datin Aliyah dan sahabat-sahabatnya yang menganjurkan majlis pada malam ini. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada kesalahan bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Allah khair.